Assalamualaikum, hai semua. Hari ini, perbincangan kita bertajuk Falsafah Pendidikan Guru FPG, Pemikiran dan Amalan dalam Profesyen Keguruan. Falsafah Pendidikan Guru. Falsafah pendidikan guru digubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan berdasarkan kepada dasar yang telah digubal oleh kerajaan. Falsafah pendidikan guru adalah seperti berikut. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan budaya negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Falsafah pendidikan guru yang dinyatakan akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada matlamat dan pendidikan guru. Kandungan yang tersirat di dalam falsafah pendidikan guru dibahagikan kepada 4. Yang pertama, metafizik. Kedua, epistemologi. Ketiga, aksiologi. Dan yang keempat, logik. Metafizik adalah salah satu cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal-usul mengenai realiti mutlak, menjamin perkembangan individu, memelihara masyarakat yang bersatu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Peranan guru adalah sebagai ejen perubahan dalam dunia pendidikan yang dinamik. Itulah realiti bidang pendidikan. Epistemologi pula ialah cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. Guru hendaklah seorang yang berpandangan progresif dan saintifik. Ilmu sentiasa berkembang lanjut dengan penemuan baru dan inovasi. Guru juga bertanggungjawab untuk memperolehi ilmu baru agar tidak ketinggalan zaman. Aksiologi adalah cabang falsafah yang mengkaji terhadap nilai dan mempersoalkan perkara seperti apakah yang bernilai. Di dalam falsafah pendidikan guru menyebut guru hendaklah berpekerti mulia, menjunjung aspirasi negara, menyanjung warisan kebudayaan negara. Guru sebagai role model dan teladan yang baik, bermoral, beretika, bersifat profesional dan sebagainya. Logik. Logik adalah pengkajian terhadap perkara-perkara yang berbentuk penakkulan sah. Ia adalah berkaitan dengan usaha mencari kaedah yang boleh membezakan penakkulan sah dengan penakkulan yang tidak sah atau tidak rasional. Amalan penakkulan logik dalam menjalankan tugas profesional dan rutin harian pengajaran dan pembelajaran. Guru juga berperanan untuk meningkatkan diri secara profesional demi menjamin mutu profesyen perguruan dan kualiti perguruan. Sekarang, kita lihat pula elemen tersurat yang berada di dalam falsafah pendidikan guru. Pertama, berpekerti mulia. Seorang guru hendaklah mempunyai sasiah yang baik, berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral dan sebagainya. Guru juga bersedia untuk meletakkan kepentingan utama kepada orang lain melebihi diri sendiri. Sebagai contoh, sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas. Kedua, berpandangan progresif dan saintifik. Guru hendaklah berkembang mengikut peredaran zaman dan berkemahiran profesional dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Sebagai contoh, guru hendaklah berusaha mempunyai pelbagai teknik mengajar. Ketiga,
bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru hendaklah sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai perkara terpenting, mengutamakan kepentingan negara dalam melaksanakan tugas. Contoh, taat, arahan dan utamakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Elemen yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara merujuk kepada guru hendaklah menghayati warisan budaya yang unik, memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan, menyemai sifat patriotisme dan cintakan negara ke dalam diri anak murid. Elemen yang kelima, menjamin perkembangan individu. Peranan guru dari segi pembangunan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru hendaklah memberi kebebasan kepada murid untuk memilih subjek elektif, aktiviti co-curriculum dan mengemukakan idea bagi murid mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dalam pelbagai aspek. Elemen yang terakhir di dalam falsafah pendidikan guru adalah memelihara suatu masyarakat yang bersatu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara dan berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tajuk yang seterusnya, iaitu falsafah pendidikan guru sebagai teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru dari aspek pengetahuan, keterampilan, sahsiah dan etika guru. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak memiliki satu falsafah yang tersurat dalam bentuk yang dokumentasi. Pendidikan guru yang sedia ada bergerak selari dengan matlamat negara yang telah diwatakan dalam laporan pelajaran, iaitu yang pertama, Penyata Razak 1956, yang kedua, Rancangan Malaysia dan yang ketiga, Laporan Rahman Talib 1961. Pada tahun 1979, dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan di Malaysia, iaitu penetapan hala tuju pendidikan ini adalah yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan PDP. Dan yang kedua, melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Dan pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menggubal dan mendokumentasikan falsafah pendidikan guru secara rasmi. Dan objektifnya adalah untuk menjadi satu rujukan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang akan melahirkan guru-guru di Malaysia. Seterusnya, teras-teras pembentukan pemikiran dan amalan guru dari aspek ada 4. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sahsiah. Dan yang keempat, etika guru. Kita lihat yang pertama dulu, iaitu dari aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan ini, guru perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, sentiasa berpandangan progresif dan saintifik. Juga, guru sentiasa berusaha memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh guru. Selain itu, guru juga perlu berusaha bersungguh-sungguh mencari dan menggunakan idea, bahan, kaedah baru untuk diaplikasikan semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru itu perlu menguasai 7 pengetahuan yang berkaitan dengan yang pertama, pedagogi umum. Yang kedua, kandungan mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, pedagogi kandungan mata pelajaran. Yang kelima, pelajar. Yang keenam, konteks pendidikan. Dan yang ketujuh, matlamat dan tujuan dan nilai pendidikan. Okey, sebagai contoh, seorang guru itu perlu mempelbagaikan teknik mengajar supaya apa yang kita ajar itu dapat difahami oleh semua anak murid kita. Okey, seterusnya kita lihat aspek yang kedua, iaitu keterampilan. Okey, dalam keterampilan ni, guru haruslah mempunyai keterampilan diri yang baik dan memenuhi kriteria profesion keguruan. Okey, faktor utama untuk merealisasikan misi nasional dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Okey, maksudnya keterampilan ni adalah faktor utama untuk kita melahirkan modal insan yang berkualiti pada masa hadapan. Okey, seterusnya, keterampilan diri bermaksud kecekapan dan kemampuan seseorang individu yang tinggi dalam mengurus atau melaksanakan sesuatu dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai cara yang efektif. Okey, dalam keterampilan ni, guru perlu ada kemahiran iktisas yang merangkumi kemahiran mengurus bilik darjah, menggunakan metodologi pengajaran, membina dan menggunakan bahan bantu pengajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga mesti mempunyai kemahiran-kemahiran berikut, iaitu yang pertama, kemahiran teknologi. Yang kedua, kemahiran profesional, iaitu dalam pengurusan masa dan kelas. Yang ketiga, kemahiran komunikasi. Yang keempat, kemahiran interpersonal. Yang kelima, kemahiran intrapersonal. Dan yang ketujuh, kemahiran berfikir. Okey, seterusnya aspek yang ketiga adalah sasya. Okey, seorang guru mestilah mempunyai aspek sasiah yang baik kerana sasiah seorang guru akan mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran murid. Sebelum kita membentuk sasiah murid, seseorang guru mestilah terlebih dahulu mempunyai sasiah yang baik yang akan menjadi contoh kepada murid. Ini kerana secara tidak langsung murid akan mempelajari sasiah dan tingkah laku guru mereka. Sebagai contoh, setiap tindakan guru perlu dilakukan dengan bijaksana dan matang, berkerti mulia dan mempunyai sifat bekerjasama antara guru-guru yang lain. Okey, menurut Prof. Muhammad Kamal Hassan 1998, contoh teladan guru inilah yang banyak membantu dalam pembentukan akhlak pelajar. Mereka seharusnya, iaitu gurulah. Guru ni seharusnya terlebih dahulu melengkapi dengan ciri-ciri akhlak yang mulia, walaupun ada segelintir masyarakat ni yang kurang menghargai akhlak yang baik ni. Okey, guru mestilah mempunyai mestilah berakhlak mulia dan bermoral. Yang kedua, bersifat tawaduk, memiliki taraf pendidikan yang baik, insan yang berilmu dan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Okey, akhir sekali, yang keempat iaitu aspek etika. Etika seorang guru merupakan aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima atau dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat.
Okey, kat sini guru perlulah bekerja dengan ikhlas, amanah, bertanggungjawab terhadap individu, ibu bapa, agama, masyarakat dan negara. Dalam konteks keguruan ni, etika dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, iaitu Tata Susila Profesyen Keguruan. Etika tersebut ni, etika inilah yang menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kaki tangan keguruan. Dan sekiranya seorang guru tu melanggar etika perguruan, dia akan dikenakan tindakan tata tertib dan akan dikenakan hukuman yang sewajarnya. Tujuan etika guru ini diwujudkan adalah untuk mengawal tingkah laku semua guru agar mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepekaan serta kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Oleh itu, semua guru hendaklah mengamalkan etika yang baik dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang telah diberikan. Secara kesimpulannya, seorang guru hendaklah mempunyai prinsip etika yang telah digariskan dalam profesyen keguruan dan nilai-nilai utama yang difokuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan kita sebagai seorang guru. Antara nilai-nilai utama yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang sebagai panduan kepada guru ialah yang pertama amanah, yang kedua benar, yang ketiga bijaksana, yang keempat bersyukur dan yang kelima berdedikasi. Oleh itu, setiap guru yang berkhidmat untuk negara bangsa ini wajib akur dan tidak melanggar etika keguruan yang telah ditetapkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita akan pergi kepada analisis kriteria kerjaya guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam. Jadi menurut Kamus Dewan edisi keempat, profesyen ialah satu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang kursus. Baik, di sini terdapat 7 kriteria kerjaya guru sebagai guru yang profesional. Yang pertama ialah sifat dan kualiti peribadi. Seorang guru perlu bersikap baik hati, bertanggungjawab, berperibadi mulia, prihatin, sabar dengan murid-murid, mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, sifat dan kualiti profesional. Seseorang guru itu perlu berusaha memantapkan diri dengan memperbanyakkan membaca, mengetahui tentang etisas pendidikan dan sifat ingin tahu seseorang guru itu menjadikan penyampaiannya dapat dikendalikan dan diaturkan dengan baik. Seterusnya, kriteria yang ketiga ialah sifat dan kualiti sosial. Guru yang melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan masyarakat seperti aktiviti bergotong royong di sekolah ataupun aktiviti apa-apa yang melibatkan masyarakat dapat mempertingkatkan imej seorang guru. Sikap beramal mesra dan semangat berbakti kepada masyarakat mampu mewujudkan guru yang berkualiti sosial. Yang keempat ialah kriteria unik. Hanya guru sahaja yang mampu memberi perkhidmatan secara menyeluruh dengan membangunkan personaliti serta kebolehan murid melalui emosi, rohani dan jasmani. Jadi guru ini adalah seorang role model untuk murid-murid. Kriteria yang kelima ialah kod etika perkhidmatan. Dalam konteks perguruan, etika yang menjadi pegangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Tata Susila Profesyen Keguruan. Etika tersebut merupakan garis panduan dan dasar yang harus dituruti oleh semua kaki tangan perguruan. Yang keenam ialah persatuan. Kebanyakan profesyen mempunyai satu badan organisasi yang terdiri daripada pelbagai jawatan kuasa, pasukan petugas dan sebagainya yang berusaha untuk mencapai serta meningkatkan daya usaha ke arah imej yang profesional.
Kriteria yang ketujuh ialah pengetahuan dan kemahiran. Berpengetahuan dan berkemahiran ihtisas dalam pendidikan khususnya tentang falsafah dan sejarah pendidikan adalah antara kriteria yang penting yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Kesimpulannya di sini ialah seorang guru berkemampuan untuk memberikan perkhidmatan terbaik dalam pendidikan kepada masyarakat untuk memajukan personaliti setiap murid dalam membentuk sasiah yang unggul. Ada umpama yang mengatakan guru seumpama lilin yang membakar diri menerangi kehidupan orang lain. Jadi guru ini adalah sebagai pemudah cara dan pembimbing kepada murid-murid bagi melahirkan generasi yang berjaya di dunia dan di akhirat. Seterusnya ialah analisis komponen standard guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia. Ini terbahagi kepada 3 iaitu standard, asas penentuan standard dan keperluan dan juga keperluan. Okey, daripada segi standard, yang pertama ialah amalan nilai profesionalisme keguruan, yang kedua pengetahuan dan kefahaman, yang ketiga ialah kemahiran PMP. Untuk asas penentuan standard dan keperluan, ianya mengandungi misi nasional, FPK, FPG, tata susila profesion keguruan dan juga etika kerja KPM. Dari segi keperluan pula, yang pertama kelayakan masuk program latihan perguruan, latihan pentaksiran dan penilaian, kolaborasi, infrastruktur dan infostruktur, dan yang terakhir ialah jaminan kualiti. Jadi di sini komponen standard guru Malaysia ini dapat melahirkan guru Malaysia yang kompeten dan seterusnya menjadi model insan yang unggul. Baik, ini ialah kerangka standard guru Malaysia 2.0 yang mana ia adalah penambahbaikan daripada standard guru Malaysia yang sebelum ini. Jadi di sini menunjukkan bahawa untuk menjadi guru yang berjiwa pendidik, guru tersebut perlulah bertanggungjawab terhadap profesion, terhadap murid, terhadap ibu bapa, juga penjaga dan masyarakat juga negara. Seterusnya, terdapat 4 domen kompetensi iaitu terdiri daripada orientasi ilmu, instruksional, pelibatan komuniti dan juga kualiti peribadi. Komponen dimensi kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PDP dengan berkesan. Terdapat juga 4 teras etika keguruan iaitu tanggungjawab terhadap profesion, tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa juga penjaga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Komponen etika keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesi keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat. Seterusnya saya akan terangkan tentang manfaat standard guru Malaysia. Okey, sebagai guru, panduan untuk menjadi guru yang profesional dan diguna pakai untuk mengenal pasti kompetensi dan etika sedia ada, kompetensi dan etika yang boleh dibangunkan serta ruang penambahbaikan untuk merancang keperluan pembangunan profesionalisme guru. Untuk guru pelatih, panduan bagi mengenal pasti keperluan kompetensi dan etika dalam persediaan untuk melengkapkan diri sebelum memasuki profesion keguruan. Manfaat SGM bagi jawatan pengetua dan guru besar, ianya adalah rujukan untuk mengenal pasti kompetensi guru di sekolah bagi merancang dan melaksanakan PPB agar guru sentiasa berkualiti tinggi ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Bagi pengurus pendidikan, rujukan untuk mengenal pasti keperluan latihan oleh institusi dan pembekal latihan untuk memastikan guru diberi peluang menjalani PPB yang bersesuaian mengikut laluan kerjaya dan tempoh perkhidmatan. Selain itu, dokumen ini boleh dijadikan rujukan untuk penetapan kriteria dalam pemilihan dan pengambilan guru. Seterusnya, untuk agensi latihan keguruan awam dan swasta, ianya adalah rujukan untuk merancang dan menambah baik strategi pembangunan profesionalisme dan peningkatan profesion keguruan. SGM 2.0 juga boleh dijadikan rujukan dalam penempatan syarat-syarat pemilihan dan pengambilan guru pelatih.
Dan akhir sekali ialah untuk pembekal latihan dalam perkhidmatan. Ianya adalah rujukan kepada pembekal latihan dalam perkhidmatan bagi menetapkan fokus perancangan dan pelaksanaan latihan bersesuaian dengan keperluan laluan kerjaya dan PPB guru sepanjang tempoh perkhidmatan. Maka dengan ini, berakhirlah perbentangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi guru yang cemerlang.